kuasa, ya, yakni memberi berkah Allah Ta'ala dengan kudrat pada makdur. Makdur ni mungkinat lah. Makdur ni muta'allaq dia tadi. Makdur ni mungkin. Apakah takluk kudrat, peranan kudrat? Yang peranan kudrat ialah mencipta segala mungkin. Mungkin demi makdur bagi kudrah. Atas jalan mengada atau meniada, dan hidup dengan hayat, dan berkata-kata dengan kalam nafsi. Demikianlah. Apa demikianlah? Mendengar dengan pendengar, melihat dengan pelihat. Yang mereka ambil ialah melihat. Mereka tak ambil pelihat, ambil melihat. Mereka ambil mendengar, tak ambil pendengar. Itu Mu'tazilah. Sebab tu mereka tak kafir. Maka sahlah hukum. Sahlah hukum ni, sahlah hukum dengan hukum orang yang mengengkarkan maknawiyah dengan makna hak tadi. Hidup. Kan, hidup, kuasa, itu baru jadi kafir. Dan wajah itu, wajah ijma'. Mana wajah keadaan engkar nabi itu jadi kafir? Kerana ijma' ulama kalam atas subut demikian itu. Demikian itu mana? Demikian itu maknawiyah dengan makna samarah. Maknawiyah dengan makna kegunaan dan jaksa. Tak ni saya cerita lagi, tak apa. Baginya Allah Ta'ala. Tetapi ulama telah mengijma' kata sabitnya maknawiyah itu. Maknawiyah dengan makna kerana Allah yang berkuasa, yang melihat, yang berkata-kata. Tetapi berkata Mu'tazilah, memberi bekas dengan zat. Mana? Allah berkuasa dengan zat, dan hidup dengan zat, dan berkata-kata dengan zat. Demikianlah. Mana? Allah mendengar dengan zat. Allah qadirun bi kudrati. Allah alimun bi ilmi. Allah muridun bi iradati. Itu kita. Tapi Mu'tazilah, Allah muridun bi zati, Allah alimun bi zati. Sebab mereka tidak mahu ta'addudul qudama, berbilang-bilang qadim di Tuhan. Kalau Allah qadim, sifat-sifat makni qadim juga, berapa qadim kat Tuhan. Kalau kira sekali fikir, logik juga. Tuhan ni qadim satu dia sudah. Ni makni pula qadim, 7 makni. Tampak dengan Tuhan 8 qadim. Ulama tak bagi ta'addudul qudama ni ta'addudul zat. Zat satu tapi sifat banyak yang qadim, tak ada masalah. Ta'addudul qudama, berbilang-bilang qadim, yang tak boleh ialah bila di zat Tuhan ni ada kam muttasil. Ada zat-zat yang lain yang bergabung di Tuhan. Kalau sebab tu Tuhan tidak boleh ada tangan. Kalau Allah qadim, tangan pun qadim, jari pun qadim, kaki pun qadim, lutut pun qadim. Lepas tu berapa banyak qadim? Lepas tu Allah tak boleh macam kita. Dia panggil kam muttasil. Itu. Tetapi kalau berbilang-bilang sifat tak ada masalah. Bukan takat 7. Sifat Tuhan ni tak terkira, tak terhingga banyak. Berbilang-bilang tak ada masalah. Dia berbilang-bilang sifat. Kalau begitu Tuhan tak boleh ada nama. Tuhan tidak boleh ada nama kalau begitu. Kalau tak bagi berbilang-bilang. Nama Tuhan pun qadim. Nama Tuhan, Asmaul Husna, nama Tuhan ni qadim. Bukan Tuhan bagi jadi, baru bagi nama. Dulu tak ada nama, kemudian bagi nama. Bukan. Kalau sebelum bagi nama, Tuhan tak tahu dia nama apa dulu. Kalau nak teka pula ni. Tapi kalau kita baca kitab macam ni, syuh. Tapi kalau bagi kita yang faham. Ulama kadang-kadang dia bahas tentang dia kata, tapi Nabi tahu ulama dia bincang sampai tahap tu. Kalau kita kat ni tak bincang pun tak apa hak turun. Tapi kita bukan ulama, kita tak pasal ada tanggungjawab. Tapi yang kita dapat ni semua intipati yang sudah ulama debat sebenarnya. Kalau ulama tak debat, kita tak boleh baca kitab ni. Hak ulama sebutlah ni, hak dia pun debat dulu lah, walau pun keluar intipati. Intipati tu pun duduk dalam kitab. Tapi kalau kita dengar hak dia pun debat dulu, tak ada faedah apa.
Kan? Bagi kita lah, apa ni duduk debat ini? Kan? Di akhirat dan kubur tak tanya. Macam ulama fiqh duduk debat. Ulama fiqh debat aja tu kadang-kadang. Berdebat benda hak remeh-remeh. Tapi sebenarnya benda tu jadi intipati untuk jadikan hukum. Tapi bila kita belajar macam ni, jadi payah. Macam kita bulan, kalau sehari kita beli, tak ada masalah, murah. Bayar RM2 boleh makan. Kalau kita belajar nak buat, jadi payah. Kita lari duduk belajar nak buat kari. Herbal, apa lagi, apa benda santan, macam-macam lah. Duduk. Kemudian nak buat pula, nak peronyong, nak ambil santan. Kari tu tak kira lagi giling. Nampak giling? Giling kan? Giling dulu kan? Hak tu, hak kita bagi hak ni lah. Hak pok-pok tu, hak beli tu. Pergi kedai kari RM2. Makan tu. Tu pok kita tak mau jadi begitu. Kita nak jadi kita ni orang yang buat. Benda apa kalau kita tengok yang dah siap, senang. Tapi kalau kita nak buat, punya payah. Payah. Padi. Kita beli beras makan senang. Kita tak tahu orang buat padi tu. Dia nak tanam padi, dia macam-macam dia dipotong, dia macam istilah nama dia. Nak boleh jadi beras ni, kita beli makan tu payah sebenarnya. Kita duk belajar hak ni namanya. Ni hari ni. Maka sahlah hukum. Tetapi berkata Mu'tazilah memberi bekal dan hidup dengan zat. Dan berkata-kata dengan zat. Demikianlah, demikian kias lagi. Sebab tu yang payah tengok dia kata apa. Dan di dalam mawaqif. Ni kitab ni kira. Sebut mawaqif saya sini agak tanya. Tengok pun ada, saya ada kitab mawaqif. Tengok boleh main ikut tepi-tepi tengok YouTube masuk ke dalam tengok pergi. Nak pergi dalam tak boleh pun lari main. Kalau saya tengok lah. Pun tengok mana tak lebih. Macam tipis duduk nak gigi besi. Kok tak boleh. Gigi OT tak apa. Itu nama kata mawaqif. Kalau tengok hebat tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, pun Allah, dia bahas kita tak tahu. Ulama dulu cukup ni ambil ilmu alam, ini ilmu lughah ala Arabiah. Pakar bahasa Arab ni bukan pakar dia bercakap Arab. Ilmu lughah Arabiah ni berpuluh-puluh. Ni waddah, istiqaq, bayan, badih, ma'ani, maqulatul asyarah ni semua ni ilmu alam. Yang lain ni dah mati ilmu ni. Hak ulama-ulama ni berpakai hak ni. Kita tak faham bila kita faham, kita tuduh mereka ni sesat. Kita tak faham ibarat mereka. Ni mawaqif. Mawaqif tak ada ulama sesat. Cuma ulama larang baca mawaqif bagi orang yang bukan ahlinya. Takut apa? Takut kita sesat sebab tak faham dia cakap tu. Kau tengok dalam kitab Ad-Dusuki dan kitab Ta'lim Al-Muta'alim ada menyebut ulama mengharamkan baca mawaqif, maqasid, matalih, tawalih, kitab-kitab macam ni pelik-pelik ni bagi Imam Baydawi ni. Ulama haramkan kitab ni sesat. Tidak ada ahli orang yang boleh baca kitab ni, boleh faham. Tapi kita yang sesat dibaca kitab mereka. Mereka kitab tak sesat, kita jadi sesat baca faham. Kalau kita sesat tu dan kita menyesat mereka pula. Kita tak faham menyesat. Kan? Tukang pomen motor pergi tegur tukang pomen kereta, kamu pergi bos skru tak kenal. Kereta tayar 2 bukan 4. Dia pergi marah. Kenapa tayar kereta ni 4? 2 saya dia tukang motor. Ni payah. Kalau hang 2 hang motor, kereta ada yang 4, dia pergi marah. Mu'tazilah dia tak kafir sebab samarah. Ni berkuasa, samarahnya berkuasa. Senang je. Berkehendak, samarahnya berkehendak. Pelihat, samarahnya melihat. Mu'tazilah menolak pelihat, tapi mereka mengambil melihat. Kita yang nak etikot sifat ni, tujuan apa kita mengaji sifat? Tujuannya nak mengaji. Kalau kita mengaji sifat bahasa, nak mengaji tu hujung nak kata ni, nak kata Allah melihat tu je sebenarnya. Itu makna nak kita mengaji pelihat. Jadi ulama Mu'tazilah ambil ghayah, kita ni ambil mabda' dan ghayah. Mereka ambil ghayah, tolak mabda'. Ini yang dalam kitab sebut sifat-sifat ma'ani ni mabda'. Mabda' yang disebut mabda' yang pandai terjemah dengan perkuasa, dalam hasil bagi dalam tu ada tulis mabda'. Syekh Bakhi Musini ada menyebut mabda'. Mabda' bagi sifat-sifat yang lain. Itu.
Melainkan. Baik. Dan di dalam mawakif ini bagi Imam Sa'duddin Taftazani. Dia ni murid bagi Imam Abduddin Al-Iji. Imam Abdud yang ditolak oleh kitab Sifat Kalam Allah. Abduddin ni jangan buat main, kitab dia. Dia ada satu ilmu namanya ilmu wada'i. Ilmu wada'. Ilmu wada' ni kita bahas tentang wada' am bil khas, wada' khas bil am, wada' syakhsi, wada' nau'i, wada' nau' bil am bil khas. Tu kalau sebut pun pening lah. Ini ilmu wada'. Imam Abdud dia ada mengarang kitab Al-Qawaid Al-Adudiyah, ilmu Abdud. Kalau kita nak iktiraf Abduddin ni, baca dulu ilmu wada' dah. Boleh baca, okey, baru boleh iktiraf dah. Kita nak baca tadi ilmu. Dan saya ada mengaji kitab Abdud dan saya ada baca baru sudah karangan Abduddin yang dibuat mulakhasah oleh Syekh Yasin Padani. Tu pun mulakhasah, tu pun baca ya Allah. Dah habis-habis tu alhamdulillah. Saya berehat 2 minggu. Aku tak mau baca, berehat 2 minggu. Dulu sebelum saya pondok baru, aku berehat 2 minggu. Letih. Baca sebiji tu ya. Sehari saya baca sebiji tu. Saya tak mau baca kitab lain. Nak baca dah kitab karangan Abduddin tentang ilmu wada' ambil khas, wada' syakhsi bin nau'i. Dia cerita tentang wada' saja. Nak hantar ilmu ni gini. Kalau isim alam wada', apa nama dia? Itu lebih ilmu wada'. Kalau wada' dia betul, terbaik. Itu tak ada ahli nak boleh baca. Imam Abduddin. Ni Abdud ni guru bagi Sa'duddin Taftazani. Dia bagi Al-Iji. Nama pun pelik. Iji. Abduddin Al-Iji. Sehingga ulama-ulama ni sehingga hebat bila sebut Al-Adud, itu kena pada Abduddin Al-Iji. As-Sa'du, Sa'duddin Taftazani. Al-Ais, Izzuddin Abdul Salam. Al-Fakhr, Fakhruddin Ar-Razi. Ni sampai nama-nama mereka diringkaskan. Al-Adud, Abduddin lah. Mana-mana kitab yang dibuat qala Al-Adud. Tak ada Adud lain lah. Abduddin Al-Iji. Yang ditolak oleh orang sekarang. Kalau kata qal As'ad, bukan Sa'ad ada jago di canai ke, ataupun Sa'ad ada buat benang, bukan. Sa'duddin Taftazani. Sampai begitu. Al-Ais, qal Al-Ais. Siapa pula Ais? Ais ni mulia. Tak, Izzuddin Abdul Salam. Qal Al-Fakhr, Fakhruddin Ar-Razi. Sampai begitu. Kalau Abu Ishaq, qal Al-Ustaz. Kalau kita qal Al-Ustaz, nanti Ustaz mana tak sebut nama. Ustaz mana tak sebut nama. Lupa balik. Ustaz tak ingat bahawa Ustaz. Bukan. Dia sebut qal Al-Ustaz. Abu Ishaq Al-Isbrahim ni. Sampai dia tu sampai digelar Ustaz. Dia sebut Ustaz dalam kitab. Dia percaya orang lain. Ustaz pun tak. Ustaz barangkali Tok Syekh lupa nama Ustaz ni. Dia sebut Ustaz lah. Dan di dalam mawakil mengibarat daripada samarah itu dengan alimiyah dan qadiriyah. Alimiyah apa makna? Kaunuhu aliman. Qadiriyah ni kaunuhu qadiran. Alimiyah ni diri tahu. Qadiriyah ni diri kuasa. Jadi gini, maknawiyah yang dengan makna samarah ni, ulama buat misal dengan alimiyah. Dalam kitab mawakil dia kata apa? Alimiyah, qadiriyah. Siapa tolak Allah itu alimiyah, qadiriyah, muridiyah, siapa tolak ini kafir. Tapi hala kauni qadiran, ini tak kafir. Ni guni, dia asas sama aja. Alimiyah, hala kauni qadiran sama aja. Tapi ulama nak rasingkan nama bagi beza. Bila kata hala kauni qadiran, ini yang maknawi yang ulama duk khilaf. Hal Ka'b Tibari yang Abu Sa'di tak mau dan Mu'tazilah bertolak. Tapi qadiriyah ulama asing. Sebenarnya qadiriyah ni apa makna? Kaunuhu qadiran juga. Jadi dalam mauqif dia kata qadiriyah disebut alimiyah. Dan ulama mutakalimiyah dia sebut al-kaun qadiran. Dia tak boleh hal kauni, al-kaun qadiran, al-kaun aliman. Tapi sebenarnya dua-dua ni kami dulu pernah berdebat, yang kami debat juga. Al-kaun qadiran itu lain. Hal kauni qadiran lain. Tak saya kata Tuhan sama kan? Sebab al-kaun qadiran, alif lam ganti mudhaf. Asalnya al-kaun qadiran, kaunuhu qadiran. Tapi sebab apa disebut al-kaun? Sebab al-kaun ni nak beritahu al-kaun qadiran maknawiyah yang mujma' alaih. Mana Allah, kerana Allah berkuasa. Fahala kauni qadiran. Ini yang maknawiyah yang mukhtalafun fiha.
Sama-sama kami berdebat kat. Dia berkata tak, al-kaun lain. Hal-kaun ni kan memang lain. Ulama nak bagi beza saja. Tapi sebenarnya hakikat sama. Al-kaun qadiran, alif lam berarti pada mudhaf ilaih. Kaunuhu qadiran asalnya. Dia buat alif lam, dia buang mudhaf. Dia buang mudhaf ilaih. Ni alat ni kena kita kena faham. Ni baru ni. Tengok dalam WhatsApp. Mutasawuf ni lebih kotor pada ayat cak. Kan? Ni panggil Ustaz Mamak. Kan? Mutasawuf lebih kotor pada ayat cak. Ayat cak faham ni? Ayat cak lebih kotor. Tanya-tanya doktor ayat cak dah. Lebih kotor pada cak. Saya takkan tarik dia ulang lagi. Dia pergi baca perkataan Imam Syafi'i. Saya tak ingat dah. Tapi dia kata apa? Qad tasawwafa qabla zuhri ahmaq bahwa ahmaq. Kita di tasawwafa. Ada orang yang pagi-pagi dia tasawuf, sebelum zuhur dia jadi bodoh. Memang Imam Syafi'i sebut. Tapi kita kena faham apa tasawuf. Apa Imam Syafi'i kata sufi. Imam Syafi'i tak kata sufi, tasawuf. Tasawuf apa? Tasawuf apa ni dia nak takalluf. Tasawuf apa ni dia menjadikan dia tu ahli tasawuf sedangkan dia bukan ahli tasawuf. Itu tasawuf apa? Laisa bisufi, mana ja'ala nafsahu sufiyan wa laisa bisufi. Itu makna tasawuf apa? Imam Syafi'i kata, berapa banyak ahli sufi yang mana sebelum zuhur dia telah menjadi bodoh. Tak, Imam Syafi'i kata tasawuf apa? Ini bersufi. Bersufi ni mana berlakon dengan sufi. Dia pergi sebut begitu, pergi sebut dekat orang kampung. Tengok Imam Syafi'i kata, kalau orang celik kata, betapa tak retinya ustaz ni. Benak takaluh macam tasyabah. Man tasyabah biqaumin faminhum. Tasyabah ni maknanya meniru. Meniru makna tasyabah. Bukan syabah, tasyabah. Lepas tu ada ulama, kalau kita pakai topi, kita pakai tie, tak niat ikut Yahudi, tak masalah. Jangan bila kita pakai nak tiru gaya barat. Itu tak boleh. Tasyabah ni kena faham. Tasyabuh ni benak takaluh. Sengaja. Orang tadi sengeleng nak tiru. Kalau kata tasawuf apa ni, sengaja nak tiru tasawuf. Dia bukan orang tasawuf. Hak ni memang bodoh semua. Tak bekerja. Di tasawuf Tuhan, rezeki Tuhan berlari. Dia tunggu. Ni memang saya mengaku tasawuf gini, orang tasawuf gini orang lebih bodoh. Memang Imam Syafi'i kata bodoh. Tasawuf apa ni lain. Imam Syafi'i kata tak kata ahli sufi. Dia kata man tasawuf apa? Tasawuf apa? Dia tasawuf atau mutasawwif. Dia macam mutasallif. Orang ni bukan salafi. Mutasallif mengaku dengan salah, bukan salah. Dia panggil guru saya, Ayah Sudah kata, pok-pok ni bukan salafi, mutasallif. Mutasallif mengaku dengan salafi, bukan salah. Mutasawwif makna dia mengaku dia ahli tasawuf, dia bukan orang tasawuf. Takalu ni ja'ala nafsahu sufiyan walaysa bisufi. Dia pakai sorban, pakai buah tasbih, bunyi-bunyi, berzikir, kerja apa nak, bini tinggal di rumah, rezeki turun pada langit. Gong sampai ke mati. Kalau sufi semua tak apa. Dia pergi taksir pun tak ada alat. Kita jadi sesat. Kita menyalahkan ulama-ulama dulu. Tak kira lah dia alim hadis ke guru. Saya sini pun jangan percaya saya. Bukan saya. Kalau orang lain saja, kita alat tak cukup. Kalau guru saya mengaji hadis sampai kutub sittah habis, alat tak ada, jangan. Dia boleh hukum ulama lain salah, perkataan salah, dia boleh hukum sedangkan dia alat tak ada. Kita tak faham alat, habis. Ni tasawuf apa ni? Kalau kita tak mengaji alat, kita kata betul. Imam Syafi'i kata siapa yang maknanya orang ahli tasawuf sebelum zuhur lagi dia jadi bodoh. Padahal orang yang bertasawuf, dia bukan ahli tasawuf, bertasawuf. Bodoh semua. Tasawuf apa ni? Bertasawuf.
Dia nak takaluf, dia kena itu, kena kerti alat. Itu saraf. Takallafa, takallafu. Dia nak takaluf. Takaluf ni dia bukan diri dia sendiri. Itu takaluf. Dia pergi ambil, pergi tiru. Itu orang panggil. Tasyabah liman tasyabah ni siapa-siapa yang tiru ahli barat. Maka dia pegang. Tiru. Bukan syabah, tasyabah. Lain. Saya selit ni nak bagi kesedaran pada kita. Mana betapa pentingnya ilmu alat. Ilmu yang Tok Syed sebut macam ni. Ibarat begini. Kalau kita pakat berarti semaksud saya lah, alhamdulillah. Mana kita nampak ulama dulu betul belakang. Yang kita nak buat tak betul sebab kita timbang dengan ilmu kita yang cetek. Kita pergi nilai ilmu ulama dulu yang hebat dengan ilmu kita yang cetek. Kita pergi heret hak ilmu mereka yang tebal itu dengan ilmu kita yang cetek, lalu kita pergi perasaan perkataan mereka. Ini payah. Dan di dalam mawaqif mengibaratkan daripada samar itu dengan alimiyah dan qadiriyah. Demikianlah dengan ya masdar. Tu ya masdar tak ya masdar ni kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu juga. Dan ditaksirkan demikian itu. Demikian mana? Dengan alimiyah dan qadiriyah itu dengan al-kaun aliman. Al-kaun aliman dan al-kaun qadiran. Boleh kita kata alimnya, boleh kita kata al-kaun aliman. Boleh kita kata kaunu aliman, tetapi takut orang tadi kata semaru. Dia pergi bercampur dengan kaunu aliman yang maknawiyah yang ulama duk khilaf-khilaf hal atau orang mujibari. Jadi ulama pun sebenarnya al-kaun qadiran, hak ni al-kaun ni qadiran. Tapi sebenarnya al-kaun itu hak kelal kan. Tu nak pergi beza. Hak ni kami tekak ni pun. Saya kata al-kaun qadiran, al-kaun qadiran sama ya. Tak lain. Dah alif lam ganti mudhailah. Juga cuba kamu buang alif lam. Boleh baca kaunun aliman tak boleh. Dia kena baca kaunu aliman. Tu hak kena. Orang pondok yang dia bergaduh. Jangan. Orang ni tak boleh faham. Kali pun bergaduh orang ni tak boleh faham. Bukan tak sembang dia. Ni macam ni pokok pondok dia bergaduh sifat kalau nak bersani. Pokok Wahabi tanya, hampa duk bergaduh apa? Ustaz duk bergaduh apa? Kalau aku beritahu kamu tak tahu. Kamu tak tahu kali ni nak sani kamu tahu? Nak sani ni kalam masdar ismi okey. Kalau tak pi tak payah. Mereka dah ni duk lihat, duk tengok ni. Oh, yang pondok bergaduh Ustaz. Duk tengok pung. Dia pun tak tahu. Nak beritahu kata ni, nak beritahu gitu. Tapi dalam bergaduh huduh kan? Tak tahu ilmu apa pula. Keluar macam-macam lagi. Ini macam ni. Al-kaun aliman dan al-kaun qadiran seperti ibarat daripada pecilan-pecilan maknawiyah pada istilah fuqaha. Pecilan ambilan daripada ibarat daripada pecilan yang kecil-kecilan daripada maknawiyah pada istilah tu al-kauni qadiran tu. Demikianlah dengan al-kaun qadiran. Al-kaun qadiran. Tu. Dan al-kaun qadiran, al-kaun aliman dan al-kaun qadiran seperti ibarat daripada pecilan-pecilan maknawiyah pada istilah. Ni, maknanya istilah mana? Hal kauni aliman, hal kauni qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu macam tu juga. Macam yang kita pecilan ambil daripada yang kita faham daripada maknanya pada istilah. Cuma ulama bezakan buh al-kaun ataupun alimiyah dengan hal kauni qadiran tu supaya nak beza sahaja. Tapi ada satu saya nak sebut nanti. Kita faham dulu. Maka mengibarat daripada sekalian itu oleh orang-orang yang kemudian mana alimiyah qadiriyah tu dengan lapas maknawiyah supaya pendek atas jalan majas dengan jalan cakap pinjam atau sebab bersamabu bercampur pahaman atas mereka oleh kehendak dengan al-kaun, maka menyangka mereka itu orang-orang yang kemudian akan maknawiyah pada istilah
Maknawiyah pada istilah, dia punya maknawiyah istilahiyah, itu maknawiyah yang ulama duk berdebat tu. Jadi dulu ni, ini salah satu kesilapan juga orang yang kemudian. Kesilapan bukan silap dia tidak apa, silap faham. Jadi ulama disebut al-kaun qadiran. Al-kaun qadiran ni ulama telah ijma' siapa yang menolak kafir. Al-kaun qadiran itu ialah dengan makna samarah, makna ma'ani. Dengan mana keadaan Allah yang berkuasa. Orang dulu keliru, dia ambil Al-Qadir, dia letak di maknawiyah istilah. Sebelah hak tu maknawiyah yang mujma'. Hak tu yang terjadi dalam kitab Jawi. Keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang melihat. Jadi keadaan Allah yang tidak berkuasa ni Abu Hasan Asy'ari tolak. Tu dia. Kita telah mengkafirkan Abu Hasan Asy'ari. Sebab ulama kata siapa tolak maknawiyah kafir. Macam tu juga kita terkeliru dengan terjemah ni. Hak yang ulama nak makna ismi, bukan makna masdari. Kita tipu makna masdari di makna ismi. Itu kata sifat yang ke-13, kalam artinya berkata-kata. Inilah kita kena mengaji semua. Kena ada guru. Ni kata semabu. Semabu ni maknanya dia terkeliru. Dia bercampur bau dengan hak yang maknawiyah yang mujma' alaiha, dengan maknawiyah yang mukhtalafun biha, adalah maknawiyah istilah. Makna istilah ni hala kaunihi qadiran, halkan Allah yang ampunya perkuasa. Itu. Ni kena faham. Kalau tak faham kena tanya kawan lah sebelah ni. Kalau tak faham, kalau tidak, jangan duk mengajar. Jangan. Tidak kita menyesat. Bayar, nampak macam mana? Ni. Maka menyangka mereka itu akan maknawi pada istilah. Maknawi pada istilah ni mana? Maknawiyah dengan makna amrul i'tibari, maknawiyah dengan makna hal. Hak yang Abu Hasan Asy'ari tolak. Abu Hasan Asy'ari tak mau ni maknanya hal maknawi amrul i'tibari, dia tak mau. Jadi tak tahu. Apa lagi nak kena sifat tu lekat-lekat pula. Dia lekat-lekat bagi tak payah lekat. Dah memang dia dah kat Tuhan. Begitu. Jadi kesimpulan, sifat maknawiyah ni ada 3. Al-kaun qadiran. Al-kaun ataupun kaunuhu qadiran, dia ada 1. Kaunuhu qadiran dengan makna amrun i'tibari, dan kaunu qadiran dengan makna hal. Itu nanti kita akan baca. Dia panggil hal maknawiyah. Dan satu ni kaunu qadiran dengan makna samaratus sifat. Ini yang panggil yang ulama telah ijma' atas sebutnya. Lagu ni al-kaun qadiran. Ataupun kaunuhu qadiran. Ulama sebut kaunuhu qadiran ni kena kepada yang istilah, kena hak yang ijma'. Kaunuhu qadiran. Cuma kita kena cerik. Okey, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni yang orang dulu terkeliru ni. Kaunuhu qadiran yang ulama kata siapa engkar kaunuhu qadiran kafir. Kaunuhu qadiran hak kafir tu kaunuhu qadiran hak yang mujma'. Hak kaunuhu qadiran hak satu lagi itu yang mukhtalafun fiha, yang mana ha dan amtibari yang Abu Hasan yang hak jadi 20 tu. Mereka semamu bertukar letak di situ, lalu mereka terjemah keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang melihat. Ni kaunuhu qadiran. Qadiran diambil daripada kudrah. Kalau qadiran diambil pada kudrah, kudrah ada 2 makna tadi pada yang sebut. Dia ada 2 makna. Kudrah dia ada makna ismi masdari. Kalau kaunuhu qadiran diambil pada kudrah, kudrah dengan makna ismi. Jadi keadaan Allah yang berperkuasa, ini maknawiyah istilah. Kalau kaunuhu qadiran diambil mustaq daripada kudrah ni makna masdari. Keadaan Allah yang berkuasa, ini maknawiyah mujma' alaiha. Yang mujma'. Ni siapa engkar kafir. Keadaan Allah yang berperkuasa, siapa engkar tak kafir.
Kerana Allah yang berkuasa, siapa ingkar kafir. Hak ni banyak orang Melayu kita terkeliru semabur. Maknanya kata semabur. Semabur ni maksudnya campur, dia terkeliru hak mana. Hak ni hak yang terjadi dan ni hak ustaz yang sebut ni, dia semabur dengan kalam nafsi dengan makna nafsani dan kalam nafsi dengan makna ismi. Dia semabur, dia ambil semabur. Ini pun jadi semabur. Nah, ni. Saya sendiri pun saya takut nak buat kitab. Bukan tak boleh saya nak buat kitab, ustaz buat kitab melawan ustaz ni. Saya tak mau sebab saya tak mau benda-benda ni untuk nak menjawab saya. Kadang-kadang saya takut saya bersilap. Saya tak mau kitab saya ada, saya duduk dalam kubur, kitab saya ni silap, orang duk baca. Saya takut. Walaupun kita membela ulama, apatah lagi kita menghentam ulama, kalau kita nak mengarang lagi saya tak mau. Sebab kita mati, kitab ni saham kita. Kalau kitab ni tak baiklah kita. Saya takut. Saya cuma bercakap gini. Saya himpun-himpun dia nak buat kitab. Tak pasal saya nak buat kitab untuk khusus pergi jawab gitu. Baik saya buat kitab lain. Buat kitab selawat lah. Macam Dr. Syed Ramadan Aluti. Banyak golongan-golongan yang menolak dia, golongan ahbah dan sebagainya tolak dia. Orang tanya kenapa Syekh tak jawab. Tak perlu aku duk peduli dia. Baik aku buat kitab lain. Bukan aku takut dia. Baik aku buat kitab lain lebih manfaat lagi pada aku duk peduli mereka. Baik. Tu habis tu. Hak ni kalau habis beri faham elok. Hak ni tempat paling payah. Dalam Baqarah hak ni paling payah. Ada ustaz-ustaz baca kat sini dia tak baca. Dia tak baca Qur'an, kita baca dalam dah. Qur'an ni tak baca. Sebab pelik. Sebab mana ni banyak orang tak faham mana. Banyak orang dia nampak Baqarah ni diperkuasa pelihat dah. Sebenarnya di maknawi ni paling penting. Sebab apa? Kita telah menyesat Mu'tazilah apa? Kita menyesat dan mengkafirkan Abu Asy'ari. Kerana Allah berkuasa dalam dunia ni, Abu Asy'ari tak mau. Dia Abu Asy'ari tak mau Allah berkuasa. Padahal Abu Asy'ari tak mau satu sifat yang melekatkan, yang menambatkan sifat makni ni. Ada satu hal yang ada satu sifat yang tolong beri faham pada kita, adanya makni di Tuhan. Al-hal muhal. Abu Asy'ari kata, tak perlu ada hal-hal. Ini maksud al-hal muhal, al-hal muhal. Kalau kita mengaji syiar tu al-hal muhal. Abu Asy'ari al-hal muhal. Al-hal muhal ni tidak perlu ada satu sifat lain. Tak tolong pergi tambat pula. Itu. Tapi ulama lain kata kena tambat, kena ada satu sifat yang kena bagi orang faham. Makni tak lari pada Tuhan. Sebab makni satu sifat yang wujud. Allah pun wujud. Takut makni duduk nilai. Itu. Sebab tu ulama akan sebut maknawiyah. Dan kenapa ulama sebut sifat 20? Tok Guru ni bukan dia tak faham, bukan dia tak erti. Abu Asy'ari kata 13 je, kenapa Tok Guru ambil 20? 20 sesuai dengan kita yang cetek. Ulama takut kita nafi maknawiyah tu, nafi maknawiyah no. Lalu ulama sebut juga maknawiyah sampai 20, jadi sifat 20. Bukan Tok Guru tak tahu hak yang muktamadnya 13. Tapi hak 20 sesuai dengan kita orang kampung. Takut dah. Oh, maknawiyah kami tak mau. Maknawiyah dia tak tahu dia dulu. Oh, kami tolak maknawiyah. Tolak maknawiyah apa? Tolak kerana Tuhan berkuasa. Dia menolak Tuhan berkuasa. Pi. Faham kita faham elok tu. Kita masuk balik. Bukanlah baik lazim bagi makni sehingga berkhilaf mereka itu ulama, adakah tahakkuk ia pada dirinya, sungguh dirinya. Maknanya ni sungguh kan pada khori. Sehingga berkhilaf mereka itu adakah tahakkuk ia wujud sifat makna ini pada dirinya, yaitu maknawiyah ini, yaitu
7 sifat ni atau sifat manawiah. Pertambatan ataupun iaitu mana? Perkara yang lazim bagi makni. Boleh juga. Pertambatan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan zat. Maknawiahnya apa? Sifat yang menambatkan sifat ma'ani dengan zat Tuhan. Iaitulah pertambatan itu. Perkataan mereka di ulama yang menyebutkan ahwal. Dia panggil apa? Sifat na'aliyah, sifat hal. Ini kau yang pertama. Dia panggil hal. Itu yang ulama buat. Hala kaunihi qadiran. Dia nak beri bunyi kata hal tu. Asalnya kaunu qadiran boleh tak? Tapi ada ulama yang menyokong balik hal. Hala kaunihi qadiran. Ni kena faham semua ni. Sebab apa ada ulama sebut kaunu qadiran, ada ulama sebut hala kauni qadiran. Ni semua kita kena faham semua. Kalau orang tak mengerti mengaji kita tak apa. Agar hak berti dia tanya ustaz kenapa ni hala kauni hak nu sebut. Tak buat hala kauni. Kenapa sebut makni sebelum makni, sebab tak sebut makni dulu baru sebut makni. Dia lazim daripada makni. Lazim maju tak semesti dulu kemudian. Kalau hak pandai saja dia punya itu kita. Dah sebut. Lazim bagi makni yang didapatkan. Itu mana? Pertambatan tiap-tiap sifat daripada sifat makni dengan zat. Bertambah dengan zat. Maknanya sifat maknanya ni peranannya memberi faham kepada kita, bertambahnya, terikatnya, adanya, melekatnya sifat makni di Tuhan. Bukan sifat tu tolong lekat, tolong tambah tak. Dia memberi faham tertambahnya makni di Tuhan. Kalau orang tanya sebab apa nak kena tambah sifat lain, tak kena tambah pun. Sebab sifat lain bukan ada. Makni ni ada, Allah pun ada. Makni ada dirinya dan Allah ada dirinya. Takut, faham? Makni terasing dengan Tuhan. Lepas tu kena ada satu sifat hal yang mana sifat ni lah yang memberi faham kepada kita. Tak larinya makni di Tuhan, melekatnya, adanya makni di Tuhan. Itu melekat ni untuknya keadaannya tak apa nak elok, tapi nak beri faham. Untuk dia pun ada beritahu terjemah tu tak apa elok, tapi nak beri faham. Tak apa nak sebut melekat. Tapi pada yang semua menambah. Iaitulah perkataan mereka yang menyebutkan ahwal. Maka jadilah ia 7 sifat ni. Maknawiyah ni dia pada sifat. Dia panggil sifat. Sifat maknawiyah. Mana dia satu sifat yang asing, yang lain daripada makni. Mana jadilah ia daripada sifat. Tulis sifat ni yang lain daripada makni. Maka cukuplah bilangan dan sifat yang wajib diketahuikan dia dengan taksir itu 20. Jadi 20 lah. 20. Ini kalau kita kata tahakkuk dirinya, sungguh diri sifat tadi, atau tidak tahakkuk dirinya. Dia ni sungguh pula tidak tahakkuk dirinya. Hanya dia ni pada zihinnya kita mengaku. Wujud fi zihin, orang panggil la fil kharij. Hanya ia amrun i'tibari. Dia panggil amrun i'tibari. Dia bukan sifat pun, amrun i'tibari. Lagu mana? Iaitu amrun i'tibari. Berdirinya. Artinya faham tak tu? Artinya ni, artinya nya tu nya. Ni, arti berdirinya. Dia tak bak kata artinya pada berdirinya tu. Artinya nya. Gitu lah. Artinya mana? Sifat ani tu. Ni, dia nak kata apa makna berdirinya? Apa maksudnya tu? Maksudnya tu ialah sifat ani lah.
Sebab tu saya baca artinya nya tu kan, sifat ma'ani. Berdiri dan ada sifat ma'ani lebih atas tafsir pada zatnya Allah Ta'ala. Ni lagu ni. Hak 7 sifat maknawiyah tu, dia bukan satu sifat Yasin. Dia bukan sifat hal. Dia ni bunyi hak 7 sifat ni ibarat kata ada sifat-sifat ma'ani di Tuhan lah. Tak ada 17, tak ada 20, tak ada 7, tak ada. Maknanya ada sifat-sifat di Tuhan sudah. Jadi amrul iktibari saja benar, bukan ada pun. Dia hal ni kalau dalam ilmu tauhid, dia darajat dia tinggi pada amrul iktibari. Kalau kata maujud, makdum, kalau tengah ni amrul iktibari duduk bawah, duduk dekat makdum. Kalau hal ni dia duduk dekat maujud. Hal ni masih boleh lagi tinggi lagi darajat dia. Kalau kata amrul iktibari, maknanya bukan sifat dah, tak dibilang sifat dah. Cuma kalau kita kata hak maknawiyah ni, gunilah maknawiyah ni 7 sifat ni maknanya apa? Ada sifat ni di Tuhan, ada makna di Tuhan sudah. Bukan ada satu sifat itu lengkap. Dan ada sifat-sifat ni, ada sifat di Tuhan. Ada sifat di Tuhan, maknanya bukan sifat maknawiyah. Yang ada tu makna ni. Jadi sebab itulah apa saya cari pasal 13. Tidak tahakkuk dirinya, hanya ia amrul iktibari, iaitu amrul iktibari berdirinya adanya sifat, artinya sifat ma'ani, bukan maknanya sifat ma'ani itu ada pada zatnya Allah Ta'ala. Kalau begitu, maka bukanlah ia 7 sifat tadi dengan makna ada sifat ma'ani di Tuhan, bukanlah ia sifat. Dia bukan jenis sifat. Habis itu takat 13 je lah. Inilah inilah mana 7 sifat ni maknanya inilah mana berdirinya sifat makni dan ada di zat ni. Kaul yang rajih, ini pendapat yang kuat. Rajih mana? Itulah pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kau yang rajih mana pendapat Abu Hasan Asy'ari? Itu kau yang rajih. Hak kita ni lemah ya. Mana apa? Dan kalau hampa nak buat maknawiyah pun maknanya hampa nak ni. Maknawiyah ni makna adanya makni di Tuhan lah. Bukan ada satu sifat tu lebih tambah. Gitu. Dan inilah makna nafikan ahwal. Inilah mana? Bukanlah ia 7 sifat ni, sifat makni ni, sifat maknawiyah ni. Bukanlah 7 sifat ni sifat. Inilah makna nafikan ahwal. Kita kata apa? Abu Hasan Asy'ari menafi ahwal, al-hal muhal. Nafi ahwal tu maknanya tolak. Maknanya bukan ada satu sifat pula yang tolong untuk menampakkan makni di kudrat. Bahkan begini cakap, adanya makni di Tuhan sudah. Ini dia panggil nafi ahwal. Bahkan orang panggil apa? Amrun i'tibari. Mana maknawiyah dengan makna tu dia panggil amrun i'tibari. Maknanya boleh kita kata di si Abu Hasan Asy'ari sifat maknawiyah ni amrun i'tibari. Apa makna? Dia bukan satu sifat dah. Dia hanya nak beritahu kata adanya sifat-sifat makni di Tuhan. Kalau kata di sisi ulama lain ahwal. Apa makna? Sifat mana ni satu sifat yang lain pula yang menambatkan sifat ma'ani di Tuhan. Dan 7 perkara itu yang pertamanya, perkara yang diibarat daripadanya 7 perkara maknawi adalah dengan kata hamba yang ke-14 daripada 20 itu barang yang dipaham daripada kata hamba, yang dipahami, yang direti daripada kata hamba kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala ampunya pehidup. Ini baru sifat maknawiyah yang istilah.
keadaan Allah ampunya penghidup. Jangan kita terjemah keadaan Allah yang hidup. Itu maknawi hamu jema' alaiha tu. Hak tu sampai ingkar kafir. Ini hak ni buah-buah jadi tak tolak. Keadaan Allah ampunya penghidup. Tulis bini boleh. Ada ulama keadaan Allah yang ampunya penghidup, keadaan Allah yang berpenghidup. Ada keadaan Allah yang ampunyai sifat penghidup. Ikut. Jangan terjemah hidup. Iaitulah keadaan Allah yang ampunya penghidup. Hidupnya Allah Ta'ala. Bila kata keadaan Allah ampunya penghidup, mana hiduplah Allah. Iaitu keadaannya Allah ampunya penghidup itu pertambatan penghidup dengan zatnya Allah Ta'ala atas kaul yang pertama, iaitulah kaul yang mengatakan hal. Atau adanya keadaan Allah ampunya penghidup tadi, dan lekatnya keadaan itu pada zatnya Allah Ta'ala. Kena tulis ini atas kaul yang kedua. Demikianlah. Seperti mana dikatakan pada kaunu hayyan, dikatakan pada mentaswikan 6 perkara yang lagi akan datang, sebutnya itu yang lagi akan datang sebutnya. Maknanya kita pergi sebut lagi keadaan Allah pertambatan pengetahuan dengan zatnya Allah, atau adanya pengetahuan pada zat Allah. Itu kita kias saja. Kiaslah dengan ayat sebut. Kita ni ringkas. Nanti saya pasal kena berhenti situ. Nanti kita sebut lain. Sebab hari ni walaupun berhenti awal sikit kan, sebab terlalu payah, letih otak. Jadi kita berhenti kali ikut tak sampai 10 je. Kena berhenti yang letih sangat di otak. Dan kita baca ni maknanya saya mula dari slow, bateri aku lemah. Sebab kuat tenaga guna banyak. Kita kena berhenti dekat situ. Berhenti pada kata mustahil lawannya, iaitu kaunu mayitan. Ataupun nanti kita ulang sikit lah. Sebab apa tu nanti dia sambung ni ke-15 kaunu aliman. Kita berhenti. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat manfaatkan kita, menambahkan ilmu kita, dan meningkatkan lagi iman kita dan akidah, dan memantapkan akidah kita. Dan kalau tidak kasar tadi, minta maaf dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna wa ala innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina futuhal alim wa ansur alaina bi rahmatika ya rabbana. Nas'aluka Allahumma al-khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul muwakkalin wa syukra sabirin wa tawfiq. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مقترا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.